Oke, selamat pagi kalau pelajar. Hari ini kita mau mengenali istilah dalam kimia yang kamu akan kerap jumpa sepanjang pembelajaran kita. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5 istilah yang wajib kamu tahu maksud dan cara menggunakan dalam kimia. Oke, jadi yang pertama zarah. Oke, zarah ialah istilah am. Dia contohnya macam kita mau bercakap tentang manusia. Kita tidak tahu jantina, kita tidak tahu umur dia. Jadi kita cakap seorang manusia datang ke rumah. Kalau kamu tahu, kamu akan cakap seorang lelaki datang ke rumah. Okay? Lelaki itu ialah sesuatu yang sudah spesifik. Tapi kalau kita tidak tahu, kita mau bercakap am. Okay? Manusia ialah benda hidup contohnya. Jadi zarah itu adalah istilah am, begitulah perumpamaan dia. Untuk jirim pun istilah am. Okay, jirim ni mewakili apa-apa zarah yang mempunyai jisim dan isi padu. Okay. Zarah dan jirim tidak kerap juga kita jumpa dalam kita punya bab yang akan dipelajari. Tapi yang kamu kena tahu di sini atom, molekul dan ion. Okay, ketiga-tiga ni penting. Jadi sekarang cikgu mau kamu tengok dengan lebih dekat. Okey, cikgu lukis rajah untuk tunjukkan kamu apa beza antara atom, molekul dan ion. Okey. Jadi di sini cikgu boleh cakap atom ialah zarah yang terdiri daripada satu jenis unsur. Okey, unsur itu ialah zarah yang dijumpai di dalam bumi. Okay. Jadi cikgu boleh cakap contohnya, okay, kamu tengok contohnya cincin yang cikgu pakai ni, cincin emas. Okay. Jadi emas tulen. Okay. Jadi cikgu boleh cakap cincin emas tulen terdiri daripada atom-atom. Okay. Sekarang molekul. Molekul, kalau kamu tengok di sini, molekul ialah zarah yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis unsur. Okay. Molekul lebih daripada satu jenis unsur. Jadi ini satu molekul ini terdiri daripada dua atom. Jadi kalau kamu tengok molekul dengan ion hampir sama. Tapi beza dia yang ketara di sini ialah ion ialah zarah yang mempunyai cas. Itu ialah definisi utama untuk ion. Lagi sekali cikgu ulang, okey. Kalau atom ialah zarah yang terdiri pada satu jenis unsur sahaja. Satu jenis jirim sahaja. Kalau molekul, okay, zarah yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis unsur. Okay. Dia boleh jadi dua, dia boleh jadi tiga jenis. Okay. Kalau ion, dia ialah ion ini. Okay. Ion ini sebenarnya dia boleh jadi satu jenis, dia boleh jadi lebih dari satu jenis. Yang penting definisi utama untuk ion ialah bercas. Okey. Okey, sekarang cikgu mau terangkan dengan lebih lanjut macam mana kamu mau membezakan antara ion dengan molekul. Okey, kalau cikgu guna ini Lego, kepingan Lego. Kalau kamu tengok semua sama di sini. Maksudnya, bahan ini terdiri daripada atom-atom yang sama. Terdiri daripada atom-atom. Sekiranya suatu bahan itu terdiri daripada molekul. Jadi, ini satu molekul. Satu molekul, dua atom. Jadi, ion. Ion ini sebenarnya contoh ion ialah garam. Garam, garam ni,
ini cikgu wakilkan sebagai molekul garam. Tapi kita tidak panggil dia molekul, kita panggil dia ion. Kenapa? Karena apabila garam dilarutkan dalam air, dia punya atom akan terpisah untuk membentuk ion yang bercas. Sebab itu garam terdiri daripada ion-ion. Kalau kamu tengok, minyak kita akan cakap minyak masak terdiri daripada molekul-molekul sebatian. Kenapa kita cakap molekul? Sebab utama dia, kalau minyak bila dimasukkan dalam air, dia tidak larut dalam air dan tidak membentuk ion bercas. Jadi kalau ini masuk dalam air dan kekal bentuk begini, kita panggil dia satu molekul terdiri pada 2 atom. Tapi sekiranya bahan ini bila bertindak balas masuk dalam air dan terpisah untuk membentuk 2 ion yang bercas, jadi kita panggil dia ion. Cikgu harap penerangan ini dapat membantu kamu untuk memahami konsep hari ini sebelum kamu buat tugasan yang saya akan bagi sebentar lagi.